بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat menyambung lagi pada malam ini pengajian kita daripada kitab Hasyiah Syarqawi. Yang mana semalam kita berhenti pada qauluhu wa yatanawalu ma lahu sababun kal ihraqi al mawjudi 'inda mumassatin nari asy-syai' al muhraq wa ma la sababa lahu ka khalqis sama'i wal ardi. Jadi kita berhenti situ. Kita sambung pada kalam syarih kat tepi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Wa yatanawalu ma lahu sababun. Perkataan kita bila sebut kullu mumkinin itu merangkumilah perkara ma lahu sabab. Perkara yang hasil dan ada sebabnya. Terhasil dengan ada sebab perantara. Kal ihraq, seperti membakar, yang wujud ketika menyentuh api sesuatu yang boleh terbakar. Inda mumassatin nari asy-syai' al-muhraq wa ma la sababa lahu, dan termasuk juga perkara yang tidak mempunyai sebab. Ka khalqis sama'i wal ard, seperti penciptaan langit dan bumi. Itu ijad kullu mumkin. Kemudian syarih menta'arifkan pula i'dam. Sebab pada kudrat itu yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu. Apa makna i'dam? Wal i'damu huwa an yasira syai'u la syai'a. I'dam itu ialah jadi sesuatu la syai'. Sesuatu itu ataupun nak kata yasira, menjadi, terjadi sesuatu, atau i'dam itu an yasira syai', bahawa jadilah sesuatu la syai', tak ada. Itu i'dam. I'dam tu sesuatu tu jadi tak ada. Bahasa mudahnya an yasira syai'u la syai', bahawa jadi sesuatu tu tidak ada sesuatu. Kama kana, seperti mana ada ia awalan dahulu kala. Seperti mana ada dia pada awal, tiba-tiba tak ada. Itu panggil i'dam. Wa hadha 'ala al-madhhabil mukhtar, dan ini dibina di atas pandangan yang terpilih, iaitu kudrat bertakluk dari segi ijad dan juga i'dam. Wa ma'na 'ala wafqil iradah, dan makna bertepatan dengan iradat. Kudrat itu mengada setiap mungkin dan meniadakannya, ala wafqil iradah, mengikut dan menurut kepada iradat. Makna dia annallaha ta'ala la yakhluqu, bahawa Allah Ta'ala tidak mencipta, wa yujidu bi kudratihi, dan dia tidak mengadakan dengan kudratnya, illa ma arada, kecuali apa yang dia nak. Ai illa ma khassasahu bi iradatihi, kecuali perkara yang Allah Ta'ala takhsis dan tentukan dengan iradatnya. Okey. Habis sifat kudrat. Okey.
Boleh baca yusayyiru. Yusayyiru, i'dam itu yusayyira. Bahawa mentasyirkan, menjadikan sesuatu tak ada. Itu i'dam lah dengan makna muta'addi. Al-i'dam huwa an yusayyira asy-syai'a la syai'a. Iaitu menjadikan sesuatu tidak ada. Boleh ya? Ada tak nampaknya apa nama ni sebahagian daripada orang dia baca an yusayyira. I'dam itu ialah menjadi akan sesuatu itu. Siapa yang menjadi itu? Allah Ta'ala lah. Menjadikan sesuatu itu tidak ada. Okey. Jadi kat mana tadi? Kita masuk pada qauluhu wa yatanawalu. Wa yatanawalu ma. Qauluhu wa yatanawalu ma. Dan mengandungi, merangkumi kullu mumkinin itu ma. Ai, ma tu kena kepada mana tu? Ai al-mumkina alladhi lahu sababun. Termasuk setiap mungkin itu perkara mungkin yang ada sebab. Wa qawluhu kal ihraq. Kat nuskhah Hana ni tak ada alih gugur alih. Kalau ikutnya ada alih lah. Sebab syarih dekat syarah luar tu ada kal ihraqi. Kal ihraq, seperti membakar. Seperti membakar. Kata muhasyi kita, al-aula an yakula, lebih aulanya, sepatut dan aulanya bahawa syarih berkata kal harki, seperti kebakaran. Seperti kebakaran. Kalau ihraq itu membakar. Nampak tak? Membakar. Al-harq, kebakaran. Jadi kata Syekh Syarqawi, sepatutnya musannif sebut kal harki sebagai contoh. Kenapa? Li'annahu alladhi tata'allaku al-qudratu. Kerana kebakaran itulah yang bertakluk kudrat biwujudihi, dengan adanya ia. Jadi kudrat tu bertakluk dengan kebakaran itu lah. Terbakar itu. Nampak tak? Terbakar, kebakaran itu sendiri yang kudrat bertakluk. Amal ihraqu, adapun ihraq, membakar itu, dia itu huwa nafsu ta'alluqi al-qudrah bil harki, iaitu diri ta'alluq kudrat. Diri ta'alluq. Jadi ta'alluq kudrat itu, apa diri ta'alluq itu? Diri ta'alluq dia ihraq, iaitu membakar. Maka bila begitu, tengok ni, kudrat bertakluk dengan apa? Bertakluk dengan kebakaran. Jadi, kebakaran itulah yang bertakluk dengan kudrat itu. Nampak tak? Yang berkait dengan kudrat itu. Diri ta'aluk itu, diri ta'aluk kudrat dengan membakar tu, waktu ihraq. Itu nama ihraq. Membakar. Okay. Sebab tu dia kata, amal ihraq fahuwa nafsu ta'alluqil kudrati bil harki. Iaitu diri ta'aluk kudrat dengan kebakaran itu. Itu dia ihraq. Nampak jadi, bila kita kata kullu mumkin, hak mumkin tu kena kepada apa? Kena kepada al-harku lah. Bukan kena kepada ihraq. Kerana ihraq itu merujuk kepada ta'aluk kudrat dengan nak mengadakan kebakaran. Sebab itu dia kata al-aula an yakula kal harki. Okey. Habis. Kemudian kata dia, wa qawluhu 'inda mumassatin nari. Kata syarih, ketika bersentuhan api, asy-syai'a al-muhraq, sesuatu yang boleh terbakar tu lah. Okey. Jadi di sini kat mana sebabnya? Fasababu huwal mumassatu, iaitu sentuh itu. Bersentuhan api dengan sesuatu yang boleh membakar itu. Jadi sebab itu ialah bersentuhan, mumassah. Maka
Itu dikata berlaku sesuatu dengan sebab. Dengan sebab. Iaitu dengan sebab bersentuhan tu. Okey, habis. Wa fi dzalika raddun ala man yaqulu innal umura al-'adiyata tu'athiru bi tab'iha. Maka pada kalam syarih itu merakkan, nak menolak kepada orang yang berpandangan mazhab yang mengatakan bahawa perkara adat itu memberi kesan dengan tabiatnya. Satu, wa'ala juga nak rad ai waraddun ala man yaqulu, juga merad ke atas orang yang berkata innama tu'athiru biquwwatin, bahawa sesuatu perkara adat itu annal umura al-'adiyah tu'athiru biquwwatin auda'aha Allahu fiha, dengan kekuatan, dengan kuat yang Tuhan letak, Tuhan simpan kekuatan itu pada perkara tadi. Tuhan letak kekuatan pada api, maka api yang membakar dengan sebab kekuatan, kemampuan membakar yang Tuhan letak. Itu juga pandangan yang bukan pandangan ahli sunnah, pandangan yang menyalahi pandangan ahli sunnah wal jamaah. Okay. Cumanya biquwatin auda'ah Allahu fiha, di situ tidak menjadi kufur lah. Cuma i'tikad itu fasik lagi mubtadi'. Adapun dengan tabiat itu, maka waktu kufur lah, kerana dia tidak ada langsung mengkaitkan terjadi hasil itu dengan Tuhan. Sebab hasil dengan tabiat sendiri dah, bukan Tuhan cipta. Itu orang-orang Islam, orang Islam lah kata gitu dah. Saintis-saintis, ahli-ahli sains yang bukan Islam, ataupun yang tak betul akidahnya. Tapi yang mengatakan kekuatan yang Tuhan letak ini, pandangan itu salah lah. Cuma tidak bawa pada kufur. Sebagaimana maklum, sebagaimana disebut oleh Imam Sanusi dalam syarah muqaddimatnya. Syarhul muqaddimat. Okey, habis. Qauluhu ka khalqis sama'i wal ard. Ini contoh perkara yang berlaku, mungkin yang berlaku tanpa sebab. Okey. Kata muhasyi kita, fihi tasammuhun, pada kalam musannif itu berlaku tasammuh. Bermudah-mudah dan juga ambil mudah pada takbir. Ai kas-sama'i wal ardi al-makhluqataini. Sepatutnya takbirnya gitu. Bukan ka khalqi. Sebab yang mungkin itu ialah langit dan bumi. Itu yang mungkin. Kan dikata mungkin kan, bertakluk dengan setiap mungkin. Mana hak mungkin ni? Sekarang ni perbincangannya tentang perkara mungkin. Jadi perkara mungkin ialah langit dan bumi al-makhluqatain, yang dicipta keduanya. Bukan penciptaan langit dan bumi. Nampak? Sebab tu dia kata pada kalam musannah itu fihi tasammuhun ay kas-sama'i wal ardi li'annahuma allatani tata'allaku, kerana kedua-duanya langit dan bumi itulah yang bertakluk kudrat dengan mengadakan biwujudihima, dengan ada keduanya. Kudrat yang bertakluk dengan langit bumi lah nak mengadakan langit bumi. Bukan nak mengadakan penciptaan. Sebut juga gitu, tapi sebut atas jalan tasamuh lah. Ya. Ammal khalqu, adapun penciptaan itu, fahuwa ta'alluqul kudrati, maka dia itu ta'alluq kudrat nafsuhu, diri ta'alluq kudrat tu sendiri. Jadi khalqun itu diri ta'alluq kudrat. Okay. Nadhiru ma marra, ay wa dhalika nadhiru ma marra. Demikian itu sebagaimana yang telah lalu pada perbincangan mana tadi? Kal ihraq tadilah. Kal ihraq. Okey, habis. Wa huwa an yusayyira asy-syai'a, bahawa menjadikan sesuatu. I'dam kan dia makna menjadikan sesuatu, ila akhirih, ai huwa an yusayyira. Jadi kalau kita baca i'dam tadi dengan ta'addi,
maka an yusayyira asy-syai'a la syai', bahawa menjadikan sesuatu tu tak ada, sesuatu tu jadi tak ada sebagaimana ada ia sebelum itu. Okey. Jadi huwa an yusayyira syai'a, bahawa menjadikan sesuatu ila akhirih fihi tasammuhun, juga ada berlaku tasammuh pada ibarat ini. Tasammuhum nadhiru ma marra, sebagaimana yang telah lalu. Maka fal aulanya bagi syarih bahawa dia takbirkan an yaqula wal i'damu ta'alluqul kudrati, bermula i'dam itu ialah ta'alluq kudrat bi'adami syai', dengan mentiadakan sesuatu. Aulanya gitu. Nampak tak? Bermula al-i'dam wal i'dam ta'alluqul kudrati, iaitu ta'alluq kudrat dengan tiada, dengan meniadakan atau dengan tiada sesuatu. Bi'adami syai', dengan tiada sesuatu. Jadi kudrat itu bertakluk nak mentiadakan sesuatu. Itu juga pada kritikan pada ibarat lah. Okay, habis. Kemudian kata muhasyi lagi, wa hadza ila akhirih, ai wa hadza ala al-madhhab al-mukhtar, dan ini berjalan pandangan ini atas pandangan yang dipilih. Okey. Kata muhasyi, al-mutabadaru, yang segera faham daripada kalam musannifnya, annal isyarata li aqrabi madhkurin, bahawa isyarat, mana dha ni isim isyarah ni, isim isyarat, dan itu ataupun dan ini, wa hadza, ha harfu tanbih, dha tu harfu isyarah kan. Jadi ini apa tu? Segera faham dari sebut ini tu bahawa isyarat itu kembali kepada aqrabi madhkur, ila aqrabi li aqrabi madhkurin, kepada perkara paling dekat. Apa dia? Ai ma taqaddama min umumil mumkini, apa yang telah lalu daripada umumnya perkara mungkin, li af'alina al-ikhtiyariyati, bagi perbuatan kita yang ikhtiyariyah, huwal mukhtaru, itulah pandangan yang dipilih. Waktu sebab perbincangan akhirnya menceritakan tentang umum mungkin, kullu mumkinin itu. Maka faham bila sebut wahadha tu kembali kepada isyarat paling dekat lah. Wa muqabiluhu, dan muqabil, lawan kepada pandangan ini. Dia kata ini, maka ini mana? Ini yakni umum kudrat itu meliputi akan sekalian perbuatan-perbuatan, termasuk perbuatan ikhtiariyah itu ialah al-madhhabul mukhtar, pandangan yang dipilih. Wa muqabiluhu, muqabil lawannya, lil mu'tazilati, ialah bagi pandangan mu'tazilah, al-qailina bi anna Allah ta'ala la yakhluqu tilkal af'ala, yang berkata bahawa Tuhan tidak mencipta perbuatan itu, bal hiya makhluqatun lil abdi, bahkan perbuatan makhluk yang ikhtiari itu ciptaan dan dibuat oleh hamba. Itu satu andai yang pertama, bahawa isim isyarat dha itu kembali kepada li aqrabi madhkurin. Wa yuhtamalu, dan diihtimalkan juga ruju'uha li sadril ibarati, kembali isim isyarat tu kepada awal ibarat. Pada perbincangan mana? Perbincangan tentang sifat kudrat, awal ibarat lagi. Fi qawlihi, pada kata syarih, ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu. Pada kalam musannif sini kan dia kata mana tadi? Dia kata wal qudratul azaliyatu ibaratun an sifatin yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu. Kembali pada awal ibarat lagi. Jadi itu ihtimal kedua.
Fi qawlihi ijad kulli mumkinin, ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu. Ai ma taqaddama. Jadi takdir macam mana? Ai ma taqaddama min annal qudrata, bahawa kudrat itu tata'allaku bil ijadi wal i'dam, bertakluk dengan mengada dan meniadakan, huwal mukhtaru, itulah mazhab yang dipilih. Bila begitu, lawannya mana? Wa muqabiluhu, muqabil bagi pandangan mukhtar tadi, ma li imamil harama, iaitu ma kena pada pandangan lah, mazhab atau pandangan bagi imam haramain. Min annaha, yang mengatakan bahawa kudrat itu la tata'allaku illa bil ijadi. Kudrat tidak bertakluk kecuali dengan mengada. La bil i'dam, dia tidak bertakluk dengan mentiadakan. Mutlaqan, secara mutlak. Tak kira lah sabiqan ke lahiqan, tak kira. Lahiqan kana, sama ada i'dam lahiq ataupun sabiqan, i'dam yang mendatang. Kan wujud kita, wujud makhluk, wujud mungkin ini didahului oleh Adam dan didatangi oleh Adam. Nampak tak? Jadi Imam Haramain kata kudrat itu bertakluk dengan wujud ni je. Hak ni tak bertakluk, Adam sabiq dan Adam lahir tak bertakluk. Jadi dah siapa yang mentiadakan? Allah juga mentiadakan alam dan mungkin makhluk ini setelah mengadakannya. Cuma dia bukan dengan sebab takluk kudrat, tetapi dengan terhenti imdad. Bila terhenti imdad, maka habis dirilah. Seumpama lampu pelita, bila minyak habis dirilah. Lampu pelita tu minyak habis diri. Bukan ada benda lain pula yang kita kata menghabiskan api tu. Kecuali kita embuh lah. So kira lah embuh nak cerita minyak tu macam imdad. Yang memberi imdad, kita panggil apa? Allah memberi anugerah dan memberi curahan wujud itu kepada sekalian makhluk. Bila dihentikan, disekat imdad tersebut, habis. Nampak tak? Habis. Maka benda itu habis. Habis bukan dengan sebab Tuhan mentiadakan, tapi dengan sebab habis, diputuskan imdad. Itu kata Imam Haramain. Dia kata la tata'allaku illa bil ijad, la bil idam. Kudrat tidak bertakluk dengan mentiadakan. Mutlaqan, secara mutlak. Sama ada lahiqan, secara lahir. Tak, Adam yang lahir ataupun sabiq atau terdahulu. Fima la yazal, sabiq fima la yazal, pada ingat ni, sabiqan fima la yazal, bab fil azal tak ada lah tu. Pada perkara ma la yazal, iaitu tempoh setelah berlakunya makhluk ini. Fima la yazal, iaitu tempoh setelah Allah Ta'ala ciptakan makhluk ini. Ini mustalah lah ni. Fil azal tu iaitu pada sebelum Tuhan cipta makhluk ini. Ketika wujudnya Allah dengan ahadiyahnya, dengan keesaannya tanpa ada makhluk. Kan Allah walam yakun syai'un ma'ah. Itu dipanggil fil azal. Lepas adanya penciptaan, masa itu dipanggil fima la yazal. Yang ni boleh tengok dalam terjemahan kita yang dibuat oleh tim Tafakuh, terjemahan Aqaid Duriyah itu. Okey. Ada dalam Aqaid Duriyah pun ada kita buat ta'liq lah pada menerangkan makna fil azal dengan fima la yazal. Itu satu. Jadi muqabil bagi pandangan mukhtar ni, pertama, lawannya ialah pandangan Imam Haramain. Yang kedua, wa muqabiluhu ma lil qadhi, iaitu pandangan bagi Qadhi Al-Baqillani. Qadhi Abu Bakr Al-Baqillani, yang mengatakan min annaha, bahawa sesungguhnya kudrat la tata'allaku bis-sabiqi faqat, dia tidak bertakluk dengan perkara Adam yang sabiq, kama marra. Ini juga telah kita sebut dahulu. Jadi Qadhi Abu Bakr Al-Baqillani kata kudrat itu tak bertakluk dengan Adam ni je, Adam sabiq. Adam lahir dia bertakluk. Makna Adam
makhluk ini sebelum Tuhan cipta tak ada kait dengan kudrat Tuhan sebab dia memang asal tak ada. Jadi Tuhan nak mengada, maka bertakluk kudrat Tuhan untuk mengadakan. Kemudian Allah Ta'ala nak mematikan makhluk, memusnahkan makhluk. Kullu man 'alaiha fan, maka Allah Ta'ala mentiadakan makhluk pula. Jadi dia bertakluk dengan wujud dan juga adam lahir saja. Itu pandangan Qadhi Abu Bakr Al-Baqillani. Habis. Kemudian seterusnya wayujidu. Ini atfu tafsirin. Ini atau tafsir. Kalam syarih dia kata wa ma'na ala wafqil iradati anna Allah Ta'ala la yakhluqu wa la yujidu biqudratihi illa ma arad. Allah Ta'ala tidak mengadakan, tak mencipta kecuali apa yang dia nak. Jadi yujid ini atau tafsir sajalah. Ala yakhluqu atau tafsir pada kalam yakhluqu tu. Lafaz yakhluqu maknanya yujid lah. Okay, habis. Jadi di sini qadiyatuhu, faham daripada kalam itu, kalam musannif. Qadiyah ni faham secara tidak langsung. Lalu Tok Gutan ni sebut dengung. Dengung ni makna reti, bukan sebut soreh. Reti secara tidak langsungnya. Wa qadiyatuhu annal mujida huwa dzatul aliyatu. Bahawa yang mencipta itu ialah zat yang maha tinggi. Zat Allah lah. Itu yang menciptanya. Wal kudratu sababun. Kudrat itu sebab. Fahamnya gitulah. Sebab dia kata Tuhan membuat dengan kudratnya. Siapa yang buat? Allah buat dengan kudrat. Maka pembuatnya ialah Allah. Zat yang maha agung, maha tinggi. Kudrat itu sebab. Bi kudratihi. Wa huwa kadzalik, dan begitulah faqad qala al-Qarafi, sungguhnya telah berkata Imam al-Qarafi, hiya bimanzilatil qalami lil katibi. Umpama perbandingannya umpama pen nisbah kepada penulis. Jadi yang menulis ialah katib penulis, tapi nak terhasilnya tulisan itu dengan adanya pen. Cuma ini pandangan li takrib saja, kena ingatlah ni. Kita nak bercakap berkait dengan sifat Tuhan ini, sebahagian ulama kadang mendatangkan contoh li takribil fahmi, untuk menyenangkan faham je. Jangan benda itu kadang kalau dah faham dah tak perlu ditekan-tekan sehingga kita faham. Kudrat tu ialah illah kepada Tuhan buat. Tak boleh kita tu. Itu orang panggil su'ul adab, tak beradab kita dengan hadrah ilahiyah pada berkait dengan Tuhan. Ataupun Tuhan, kudrat tu macam alat bagi Tuhan. Macam mana orang nak menulis ada pen. Jadi pen tu alat untuk tulis. Tak ada pen tak boleh tulis. Gitulah. Jadi sekadar perumpamaan itu dibuat untuk bagi faham. Sebab itulah kata walillahil mathalul a'la, maka bagi Allah lah perumpamaan yang paling tinggi. Jadi ibarat ini datang ibarat tanzih lah, makna kadang-kadang kerana dhiqil ibarah, sempit ibarat, dan manusia ni tak mampu nak mencapai dan memaham hakikat Allah dan sifatnya, maka bila nak takbir tu terpaksa takbir dengan contoh yang mana mudah difaham. Maka bila begitu, ulama datangkan walillahil mathalul a'la, maka bagi Allah Ta'ala lah perumpamaan lebih tinggi. Makna nak kata macam pena bagi katib tu sebenarnya tak lagi lah. Cuma itulah yang paling mudah untuk kita faham. Ala kulihan nak ceritanya, kudrat itu bukan alat ataupun bukan benda asing perkakah yang Tuhan guna nak buat alam. Tak boleh faham gitu. Sebab kudrat tu sifat Tuhan azali dan qadim, dengan qadimnya zat Allah Subhanahu Wa Taala juga. Apa? Okey. Walillahil mathalul a'la. Ini tu kadang bila kita nak menyampaikan kepada orang, kena berhati-hati pada memilih perkataan dan kena beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala
pada mentadbirkan tentang perkara berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Fa fi qauli man qala. Okey, kemudian dibincangkan isu. Bila kita faham gitu, bahawa yang mencipta ialah zat Tuhan yang cipta. Kudrat bukan kudrat yang cipta. Allah mencipta, penciptanya Allah dengan sifat kudrat. Dah macam mana pula perkataan fa fi qauli man qala, pada perkataan orang yang berkata, kata apa? Ni maqulul qaul, sifatun tu'athiru fil ijadil mumkin. Bermula kudrat itu sifat yang memberi kesan pada mengadakan mungkin. Jadi setengah daripada ibarat kita ulama ada sebahagian mentadbirkan kudrat itu sifat yang memberi kesan pada mengadakan mungkin ila akhirih. Makna yang memberi kesan tu sifatun tu'athiru. Padahal kita sebut tadi hakikatnya zat tu yang memberi kesan, zat tu yang buat. Kudrat tu sebab sahaja. Nampak? Dah macam mana pula mereka yang kata sifatun tu'athiru fi ijadil mungkin ila akhiri, itu majazun. Maka kalam itu majaz. Fa fi qawli man qala majazun. Mubtada' muakhar tu, fa fi khabar muqaddam. Itu majazun minal isnadi ila sababi, daripada menyandarkan perkara kepada sebab. Jadi kerana berlaku tu dengan sebab kudrat, sifat kudrat, maka disandarkan taksir bagi kudrat. Dia majah lah. Majah. Idhi ta'thiru fil haqiqati, kerana taksir pada hakikatnya, yang memberi kesan pada hakikatnya, innama huwa lidzat, itu hanya senya bagi zat al-mausufati bihadhihi sifati, yang bersifat dengan ini sifat. Jadi yang memberi kesan tu zat lah. Kama nassa alaihi ghairu wahidin, sebagaimana menaskan di atas perkara ini tidak seorang minal muhaqqiqin, daripada ulama-ulama muhaqqiqin. Ramai yang beri peringatan bahawa hakikat yang taksir itu bagi zat. Qala al-allamah Ibnu Zakri At-Tilmisani. Dia ada manzumah kubra dia. Manzumah Ibnu Zakri. Dia urut Zai Ibnu Zakri. Kata dia wal fi'lu lidzati bi sifati. Rasa ni ada tesis master ke PhD yang dibuat berkaitan dengan manzumah Ibnu Zakri ni. Wal fi'lu lidzati bi sifati. Dan perbuatan itu ialah bagi zat yang empunya sifat. Jadi berlaku perbuatan itu ialah bagi zat yang membuat perbuatan, zat bidhis sifat, yang ada dengan yang mempunyai sifat-sifat. Okay? Habis itu. Famani' taqada, barang siapa yang i'tiqad annal kudrata tu'athiru binafsiha, bahawa kudrat itu yang memberi kesan dengan dirinya. Siapa yang kata kudrat itulah yang memberi kesan, kafara, jadi kafir ia, wal iyazu billah. Siapa yang kata kudrat tu bukan zat kudrat, kafara, kufur, sebab sifat yang buat, bukan zat Tuhan yang buat. Kufur lah. Ni kalau i'tiqad gitulah, tapi tidak ada orang i'tiqad gitu, orang beriman. Wa amma qaulul 'ammah, adapun perkataan orang awam, al-qudratu fa'alatun, kudrat itulah yang sangat membuat. Dia kata kudrat itu yang buat. Al-qudratul fa'alah, al-qudratu fa'alatun. Au tatasarrafu, al-qudratu tatasarrafu, kudrat itu yang bertasarruf, kudrat itu yang buat kerja, kudrat itu yang mengurus. Au, ataupun, ini contoh ni kata orang awam ni. Unzur fi'lal kudrah. Cuba tengok perbuatan kudrat itu.
Cuba tengok perbuatan kudrat. Jadi dia kata perbuatan kudrat. Maka perkataan orang awam macam ni tadi, contoh dia bagi 3 lah, hak lain pun sama lah. Kudrat fa'alah, kudrat tatasarrafu, al-kudrat unzur fi'lal kudrati. Maka perkataan itu, wa amma qaulul ammati faharamun, maka haram. Haitsu lam yaqsidu, sekira-kira mereka tidak qasad, mereka tak ada qasad lah. Lam yaqsidu annaha fa'alatun, bahawa kudrat itulah yang membuat betul. Binafsiha, dengan dirinya. Bi an atlaqu, dengan bahawa mereka itlaq sebut gitu saja. Au qasadu, atau mereka qasad annaha fa'alatun bidzatillah, bahawa kudrat itu membuat kerja dengan zat Tuhan. Makna zat Allah Ta'ala yang mempunyai kudrat. Fa'alah, kudrat itu jadi dia yang membuat segala peraturan atau segala perkara ini yang ada pada zat Tuhan itu. Dia qasad gitu, tapi dia sebut al-qudratu fa'alah. Maka kalau begitu, hukumnya haitsu haram. Haram juga. Haram haitsu lam yaqsidu. Haram, dia kait haram tu sekira-kira tidak qasad. Dengan bahawa macam mana taswir tidak qasad itu? Dengan bahawa mereka itlaq ataupun mereka qasad kudrat itu fa'alah bidzatillah. Haram sebab apa? Lima fi dzalika minal iham, kerana pada perkataan itu daripada iham, memberi sangkaan makna yang salah. Tu jadi haram tu. Dah kalau qasad gitu memang kufur. Dah sebut dah tadi kan. Tapi orang awam dia tak tahu. Maka tak dihukum dengan kufur tapi haram. Ini ulama buat ambil perhatian ni. Perkara-perkara yang berlaku di kalangan orang awam, yang mana berlaku dengan sebab jahil tak tahu, maka tidak segera dihukumkan kafir. Tengok dulu. Cuma perbuatan itu salah, tak kena dengan akidah, maka hukumnya haram, tak boleh kata. Okey. Wakila, ada kata kil juga, pandangan kedua kata makruh li'adami ta'ayyunihi lil mahdzur, kerana tidak menentukannya bagi perkara yang terlarang, perkara yang dilarang. Kata dah benda adakah dia menentukan pada ibarat itu, menentukan kepada makna yang salah? Tak. Jadi tak ambil perkataan itu tidak berlaku ta'ayyun kepada perkara yang dilarang. Maka tak nak kata haram tak boleh. Rendah sikit pada haram. Tak makruh. Ala kuliha, benda ni kena bagi peringatan lah. Salah cakap tak. Orang-orang kita, orang Melayu pun ada juga benda-benda yang kadang dia dari segi akidah tu tak betul cakap. Maka kita tegur lah. Kena tegur. Okay, habis. Illa ma arad. Kecuali apa yang tidak berlaku, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kudrat itu berlaku mengikut apa yang Tuhan nak. Ai khilafan lil Mu'tazilah. Menyalahi bagi Mu'tazilah, al-qailina bi annahu, yang mengatakan bahawa sesungguhnya annahu khalaqa asyurura, bahawa Allah yang menciptakan kejahatan, wal qabaiha, dan perkara buruk, wa huwa la yuriduha, tapi Tuhan tidak hendak. Jadi yang membuat perkara jahat, perkara buruk tu Tuhan juga, tapi Tuhan tidak hendak. Nampak? Tetap mengatakan bahawa perkara itu Allah buat. Terjadi perkara tersebut, Allah yang buat, tapi dia tidak nak. Kenapa? Li'annal iradata indahum. Kerana iradat di sisi Mu'tazilah tabi'atun lil amri. Dia mengikut kepada suruh. Iradat wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman waridha kama thabat. Bagaimana kata Syekh Ibrahim Laqani dalam Jauharah, wa qudratun iradatun, iradat itu wa ghayarat amran wa ilman waridha. Iradat tak sama dengan suruh. Amran wa ilman tak sama dengan ilmu, dan tak sama dengan redha. Jadi berbeza. Okey. Jadi bila begitu, di sisi Mu'tazilah tak? Di sisi Mu'tazilah, iradat tu ikut turut bagi suruh. Mana Tuhan suruh, Tuhan nak. Tuhan tak suruh, Tuhan tak nak. Gitu. Tuhan tak suruh, makna Tuhan tak nak. Tuhan tak suruh orang kufur.
maka Tuhan tak nak orang kufur. Tuhan tak suruh orang tinggal sembahyang, maka Tuhan tak nak orang tinggal sembahyang. Kerana iradat mengikut kepada amar. Fala yuridu illa ma amara bihi, maka tidak menghendaki Allah kecuali apa yang disuruh dengannya. Wa qila hiya indahum nafsul amri. Kata satu pandangan mengatakan iradat di sisi Mu'tazilah ialah diri suruh. Iradat tu sama dengan suruh. Dari segi makna dia tadi berbeza tapi dia tabi'. Hak ni iradat tu suruh dah. Maka atas kedua-dua pandangan ni salah lah. Fayalzamu ala kalamihim, maka lazim di atas pandangan mereka annama yaqa'u fil wujudi, apa yang berlaku pada wujud pada alam ini, min af'alin lil abidi, min af'alil abid, tak ada li al tu dak, min af'alil abid, daripada perbuatan sekalian hamba yang ikhtiariyah. Perbuatan hamba yang ikhtiariyah ini yang berlaku itu ala khilafi muradihi, menyalahi kehendaknya. Kalau gitu, kalau kita tengok lazim kalau kita bina di atas pandangan Mu'tazilah ni, apa yang berlaku di dunia hari ini pada wujud ini kebanyakannya menyalahi kehendak Tuhan lah. Yalah, orang buat maksiat lagi ramai daripada orang yang taat pada Allah. Apa tak? Jadi orang yang zalim, orang yang jahat tu lagi banyak daripada orang yang taat dan orang yang soleh. Maka lazim daripada itu kebanyakan apa yang berlaku tu menyalahi kehendak Tuhan. Tuhan tak nak tapi berlaku juga. Tuhan tak mahu gitu tapi jadi juga. Kita dengar pun lemah tak, tahu dah bahawa lemah di situ. Tak layak bagi Allah. Okey. Amma indana, adapun di sisi kita ahli sunnah, fahuma mutaghayyirani, maka kedua-duanya berbeza. Munfakani, infikak makna bercerai. Berbeza, infikak kan taman, maksudnya berbeza sungguh ti. Munfakani makna bercerai. Tak ada rabtun, tak ada alaqah, talazum ke aksi ke, tak ada kaitan. Nampak tak? Tak ada kaitan. Makna suruh dan juga hendak benda berbeza. Tak ada kaitan langsung. Suruh perkara lain, hendak tu perkara yang berbeza. Faqad yuridu syai'a wa ya'muru bihi. Kadang-kadang Tuhan hendak dan Tuhan suruh. Ni biasa contoh kita buat kan. Ada benda yang Tuhan nak dan Tuhan suruh. Ka imani Abi Bakrin, seperti iman Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qad ya'muru bihi wa la yuriduhu. Ada kadang-kadang Tuhan suruh tapi Tuhan tak nak. Tuhan suruh tapi Tuhan tak mahu. Ka imani Abi Jahlin, seperti iman Abu Jahal. Tuhan suruh Abu Jahal beriman. Tuhan utus Nabi suruh dakwah ke Abu Jahal dan pembesar Quraisy. Tapi Tuhan nak tak beriman? Tuhan tak nak. Dah betul ke Tuhan tak nak? Betul lah. Kenapa? Idlau aradahu. Kalau Tuhan nak la waqa'a. Buktinya Tuhan tak ambuh Abu Jahal beriman bahawa Abu Jahal tak beriman. Itu bukti Tuhan tak ambuh Abu Jahal beriman. Buktinya Abu Jahal tak beriman. Sebab kalau Tuhan nak Abu Jahal beriman, memang Abu Jahal akan beriman. Sebab apa? Sebab kehendak Tuhan, siapa boleh lawan? Kita kehendak kita banyak pihak boleh sekat. Kita nak sangat beraya, nak sangat merentah daerah, merentah diri, merentah negeri, jalan-jalan, nak sangat. Tapi nak siaplah 2,000. Siaplah 5,000. Jadi takut kita, orang sekat. Nak pergi jalan-jalan pun polis sekat, tak boleh. Iradat kita terbatas. Tuhan nak, takkan tak jadi. Maka idlau aradahu la waqa'a wa qad yuriduhu wa la ya'muru. Ada kadang-kadang Tuhan nak tapi Tuhan tak suruh. Tuhan nak tapi Tuhan tak suruh. La ya'muru bihi ka kufri Abi Jahlin, seperti kufur Abu Jahal. Kufur Abu Jahal Tuhan nak tak? Tuhan naklah Abu Jahal kufur, sebab tu Abu Jahal kufur. Tapi adakah Tuhan suruh? Tuhan tak suruh Abu Jahal kufur.
Wa qad la ya'muru bihi, kadang-kadang Tuhan tidak suruh, wala yuriduhu, dan Tuhan tidak nak. Ka kufri sa'irin mu'mini, seperti kufurnya sekalian orang beriman. Jadi kufur orang beriman ni Tuhan tak suruh dan Tuhan tidak nak. Tuhan nak dia beriman, sebab tu dia beriman. Jadi itu Tuhan tidak suruh dan Tuhan tidak hendak. Iaitu seperti kufur sairi al-mu'minin. Waqtulifa, dan dibezakan fi jawazi mithli, pada keharusan umpama. Ini mithli apa ni? Ini jumlah ni. Jumlah ni jadi mudhafu ilaih kepada mithli. Mithli aradallah, ini contoh perkataan ni. Maknanya kalau kita tahqiq kitab ni nak cetak balik, buat dalam kurungan. Maka berlaku khilaf pada seumpama keharusan perkataan seumpama aradallahu kufra Zaidin, menghendaki oleh Allah kufur si Zaid, na'uzubillah, wa zina Amrin, dan zina Ammar. Boleh tak kita kata Tuhan nak Zaid kufur, Tuhan nak Ammar berzina? Boleh tak? Itu khilaf. Fa ajazahu ba'duhum, telah mengharuskannya oleh sebahagian ulama. Kata tak apa kata gitu. Wa mana'ahu ba'duhum, sebahagian pula kata tak boleh kata gitu. Tuhan nak Zaid ni kufur, Tuhan nak Ammar ni zina. Ni mana ni hak berlaku sungguh lah ni. Kenapa tak boleh kata? Talaban lil adabi, kerana menuntut kepada beradab. Kena beradab lah dengan Allah Ta'ala. Tak, kita nak bercakap pun, kalau dengan orang besar kita beradab, dengan Allah Ta'ala, Tuhan kita, takkan kita tak beradab. Jadi tak boleh kata dia. Jadi hak pandangan sahihnya mana? Pandangan kuatnya mana? Was-sahihu, dan pandangan yang sahihnya at-tafriqatu, ada tafriqah, ialah dibezakan, berlaku perbezaan. Baina maqami ta'lim, antara situasi pengajaran, maqam ta'lim. Keadaan mengajar dalam maqam ta'lim, dalam situasi mengajar, tak apa. Fayajuzu fihi dhalik, maka harus kita sebut. Sebab orang belajar ni, kalau tak faham, dia tanya terus. Sebab tu boleh sebut pada maqam ta'lim. Sebab kalau masa mengajar ni, memang tujuan untuk takrir, untuk tahlil dan juga tahrir masalah apa yang berlaku. Maka perlu kepada menerangkan hakikat tentang perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala, tentang sifat-sifat. Jadi perlu penerangan tu. Maka, dan kalau berlaku kesamaran atau tak faham, orang senang tanya maqam ta'lim kan. Dalam pengajaran, biasalah, boleh lah. Maka harus hukumnya. Wa baina ghairihi, dan di antara selain maqam ta'lim, itu fayamtani'u, maka tak bolehlah kalau kita nak ceramah umum ataupun nak buat TikTok. Zaman sekarang orang buat TikTok je nak buat nak rakam TikTok berkaitan perkara ni. Tajuknya adakah Tuhan mencipta kekufuran? Contoh gitulah dah. Adakah Tuhan yang menjadikan rakyat Palestin terseksa? Contohlah ni. Kita ni rasa sebut maqam ta'lim lah ni tak? Boleh tak kita buat itu? Tak boleh lah, sebab apa? Itu bukan maqam ta'lim. Itu bukan maqam ta'lim. Maka fayamtani'u. Okey. Wa kadza yuqalu, dan demikianlah juga dikata fi khaliqi. Pada apa contoh? Khaliqul qudrati wal khanazir. Allah yang khaliqul qudrah. Qudrah. Qiradata. Qiradata. Jamak qirdun. Qiradata. Tuhan yang mencipta monyet-monyet. Wal khanaziri. Qiradati. Khaliqul qiradati. Khaliqul qiradati fi khaliqil qiradati wal khanazir. Boleh tak kita kata Tuhanlah khaliqil qiradati wal khanazir, Tuhan pencipta bagi monyet-monyet dan juga khinzir-khinzir. Tak molek lah gitu. Kalau majlis umum tak molek sebut, sebab tak beradab orang panggil. Nampak tak? Tapi kalau dalam maqam ta'lim, untuk menerangkan dan mentakrirkan akidah, dan perlu, maka perlu. Yang keduanya perlu, bukan saya saja nak sebut. Dan ada keperluan, maka boleh. Walillahil mathalul a'la.
ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Okey, habis. Kemudian seterusnya wa ammal ihtijaju bil qada'i wal qadari. Ada pun berhujah dengan qada' dan qadar. Boleh ke tak kita berhujah dengan qada' dan qadar? Tajuk ni penting jugalah. Kerana penting tajuk ini dan kita dah kiranya dah melampaui 45 minit dah lebih ni. Jadi kita berhenti sinilah, sambung esok. Ini biar kita esok ataupun bila-bila lah, sebab PKP tak boleh nak pergi mana ni. Jadi kita ambil masa untuk baca Syarqawi ni. InsyaAllah kita sambung pada kesempatan akan datang lah, kerana benda penting. Belakang ni takut lama dah kita baca ni. Biar kita buka perbincangan ni pada awal sesi yang baru pada perjumpaan yang akan datang. Sekadar tu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.